Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kesan perkahwinan dengan suami kedua terhadap bilangan talak suami yang pertama. Maksudnya kalau seorang suami telah menceraikan isterinya kan dengan talak 1 ke talak 2, kemudian habis iddah, kemudian isteri tersebut kahwin lain, kemudian suami kedua pula ceraikan dia, habis iddah, kemudian mereka kembali semula dengan isteri tersebut, kembali kumula isteri pertama. Bagaimanakah dengan bilangan iddah? Adakah dia kira iddah yang bukan dengan iddah, bilangan talak tersebut dia berbaki ataupun kembali dapat yang baru itu 3 talak. Jadi di sini ada beberapa khilaf lah tentang masalah ni. Yang pertama, dari segi yang pertama, para ulama sepakat mengatakan jika seorang lelaki menceraikan isteri dengan talak 3, talak 3, kemudian habis iddah, isteri tersebut kahwin lain, kemudian diceraikan, disetubuhi dan diceraikan, dan dia kembali semula kepada bekas suami yang dulu, yang tu jelas lah dapat 3 talak semula lah. Tapi yang jadi khilaf ni apa yang telah saya nyatakan tadi. Okey, jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, perkahwinan dengan suami kedua tidaklah membatalkan baki talak suami yang pertama. Maksudnya kekal. Contohnya kalau dulu diceraikan isteri dengan talak 1, kemudian isteri tersebut dia habis iddah, kemudian kahwin dengan lelaki lain, kemudian diceraikan pula, habis iddah, kemudian kahwin sebenarnya dengan suami pertama, maka talak yang tinggal adalah 2 talak. Bukan 3 talak. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kemudian menurut pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, perkahwinan dengan suami kedua membatalkan baki talak suami yang pertama, sama ada dengan suami pertama pernah menjatuhkan talak 1 ataupun 2. Maksudnya jika suami pernah menjatuhkan 1 ataupun 2 ataupun 3 talak atas isteri itu, maka dia dapat 3 talak semula bila berkahwin dengan bukan isteri itu. Ini pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf lah. Kalau pendapat Imam Ahmad ada 2 riwayat lah. Riwayat pertama sama seperti pandangan Abu Hanifah, riwayat kedua seperti pandangan Imam Malik dan Syafi'i. Nama apa yang jelas daripada kenyataan Imam Khiraki, pendapat kedua ini adalah pandangan yang muktamad dalam mazhab Hambali. Itu sama seperti pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Okay, dalam buku kita ni ada banyaklah kes-kes talak, jadi mungkin para pelajar boleh rujuklah kepada kes tersebut dan nota yang disediakan. Kemudian tajuk yang akhir sekali adalah tajuk yang berkaitan dengan ta'liq talak. Tajuk dengan ta'liq talak. Kejap Okey, ta'liq bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan suatu sifat ataupun syarat yang dikaitkan dengan isterinya ataupun orang lain. Betul, suami menggantungkan jatuh talak isteri dengan kedatangan seseorang ataupun dengan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh isterinya atau orang lain. Contohnya, talak dikaitkan dengan sifat suami berkata, contohnya, kamu tercerai apabila ayahmu datang, atau kamu tercerai bila masuknya bulan Ramadan. Sebenarnya itu apabila ayahnya datang ataupun masuk bulan Ramadan, maka jatuhlah talak tersebut. Kalau dikaitkan dengan syarat, seperti dia kata pada isterinya, kalau kamu tercerai jika keluar dari rumah ini, atau kamu tercerai jika saudara lelaki masuk ke dalam rumah ini. Oleh demikian, apabila isteri tersebut keluar dari rumah ataupun saudara lelaki masuk dalam rumah, maka jatuhlah talak. Dan talak ni satu yang diharuskan oleh syarat lah, berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, al-muslimuna inda syurutihim, orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Okey, talak yang dilafazkan oleh suami tidak menyebabkan talak jatuh serta-merta. Jatuh atau tidak talak itu talak dengan berlaku syarat ataupun sifat yang ditalakkan oleh suami. Jika syarat atau sifat yang ditalakkan itu berlaku, maka jatuhlah talak serta-merta. Dan suami tidak perlu melafazkan talak sekali lagi. Dan talak ni memang tidak boleh tarik lah mengikut mazhab Syafi'i. Dan dalam enakmen ada sebutlah tentang talak, dan juga kita tahu dalam selepas akad perkahwinan di Malaysia ni, boleh dikatakan selepas selepas berlaku akad nikah, maka pihak lelaki diminta supaya melafazkan lafaz ta'liq. Contohnya kalau di Terengganu, dia kata, saya dengan sungguhnya melafazkan bahawa setiap kali saya tidak bersekutukan dengan isteri saya. Maka disebut nama isteri dia bagi selama tempoh 4 bulan dengan tidak putus-putus. Sama ada saya meninggal akan dia atau dia meninggal akan saya dengan ikhtiar ataupun dengan terpaksa. Dan tatkala mengadu ia kepada qadi dan tatkala sabit pada sisinya di atas ketiadaan bersekutukan selama itu, maka tertalaklah isteri saya. Itu nak disebut nama dengan satu talak. Ini adalah contoh talak yang telah dibuat, di mana tujuannya adalah untuk nak memberi maslahah lah kepada suami, untuk nak mudahkan proses kalau isteri tersebut mengadu
apabila dia tidak disetubuhi oleh suami dia selama 4 bulan secara berturut dan perkara ini memberi mudarat pada isteri, maka bolehlah dia berpisah dengan menggunakan talik talak yang telah dilafazkan oleh suami ini. Jadi rasanya setakat ini sajalah untuk isu yang berkaitan dengan talak, dan yang selebih yang tidak dihuraikan pada tajuk ini hendaklah para pelajar membaca sendirilah pada nota yang telah disediakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.